Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Insya-Allah kumpulan kami akan membentangkan di dalam subjek At-Tafsir Al-Mawdu'i QSD 20903. Kumpulan kami diberi tajuk berkenaan Ikhwatu Yusuf yatasyawaruna bi sya'nin akhihim al-mawquf. Nama saya Muhammad Afif bin alias Nur 052141. Okey, saya akan bentangkan tajuk ini, iaitu saudara Nabi Yusuf berunding mengenai saudara mereka yang ditangkap. Di sini mempunyai dua sesi musyarat, iaitu sesi musyarat yang tercela dan sesi musyarat yang baik. Sesi musyarat yang tercela berlaku bila mana saudara Nabi Yusuf berunding sesama mereka. Adik-beradik Nabi Yusuf ni berunding untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi. Disebabkan adik-beradik Nabi Yusuf ni nak buang Nabi Yusuf ke dalam perigi kerana adik-beradiknya sangat dengki kepada Nabi Yusuf. Kerana ibarat Nabi Yusuf ni Nabi Yaakob sayang kali. Lebih kurang gitulah. Sebelum adik-beradiknya membawa Nabi Yusuf keluar dan membuangnya ke dalam perigi, adik-beradiknya telah berjanji kepada ayahnya Nabi Yaakob untuk kembalikan selepas itu. Akan tetapi adik-beradiknya memungkirinya dengan mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala dan ia membawa pulang baju Nabi Yusuf dan yang dengan berlumuran darah. Inilah sesi musyarat yang tercela, dengan berjanji tetapi telah memungkirinya, menipu ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf berjalan-jalan tetapi membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi. Okey, baik, kita pergi ke seterusnya, sesi musyarat yang baik. Pada ketika itu Nabi Yusuf di Mesir akan berlaku musim tengkujuh, di mana pada ketika itu juga saudara Nabi Yusuf telah pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Nabi Yusuf berjumpa dengan saudaranya, akan tetapi saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf itu. Sebelum saudaranya pulang, Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya itu dengan memberitahu, bila datang lagi, bawalah saudara kamu yang bukan sebapa dengan kamu, iaitu adik kandung Nabi Yusuf. Selepas itu, Nabi Yusuf mengatur strateginya bagaimana untuk dia menjaga untuk dan mendapatkan adik kandungnya kembali. Selepas itu, saudaranya datang kembali ke Mesir untuk membeli makanan. Lepas itu, adik kandungnya ada bersama saudaranya. Selepas itu, Nabi Yusuf telah menjalankan strateginya dengan meletakkan suwak di barang adiknya. Suwak ini seperti alat timbangan barang, alat kira barang. Kalau kita alat timbang barang macam beras, 1 kilo beras, 2 kilo beras, lebih kurang macam itulah. Selepas itu pegawai mengatakan, di mana suwak? Selepas itu pegawai yang berjaga di situ mencari dan didapati suwak itu terdapat di barang adik kandung Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan kepada adik kandungnya itu, kamu tidak boleh balik ke keluarga, kamu tidak boleh balik
ke ayah kamu. Kamu telah didapati bersalah dalam kes mencuri. Kamu akan tinggal di sini, duduk di dalam penjara. Akan tetapi, itu adalah strategi Nabi Yusuf alaihissalam untuk tinggal bersama adik kandungnya iaitu Bunyamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Muhammad, nombor matrik 052145. Jadi saya akan menyambung perbincangan daripada sahabat saya di bawah tajuk Ikhwatu Yusuf yatashawaruna bisya'ni akhihim al-mawquf. Terus kepada poin saya, yakni perjanjian saudara Yusuf kepada ayahnya. Saudara-saudaranya terkejut dengan apa yang mereka lihat kerana mereka telah berjanji kepada ayah mereka bahawa mereka akan membawa saudara mereka kembali bersama mereka. Kisah ini bermula apabila Nabi Yusuf melihat Bunyamin. Baginda merasa sangat gembira dan Nabi Yusuf mengajak Bunyamin tinggal di rumahnya. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya aku adalah saudaramu, kepada Bunyamin. Mendengar kata-kata Nabi Yusuf, Bunyamin berasa sungguh terkejut bercampur gembira. Dan baginda mulalah bertanya tentang suasana di kampung, juga zaman kanak-kanaknya. Nabi Yusuf mahu supaya Bunyamin tinggal bersamanya. Dengan itu, baginda dapat melihat setiap hari dan berbual serta bertanyakan mengenai ibu bapanya. Tetapi bagaimanakah cara hendak menahan Bunyamin sedangkan dia akan pulang ke Kanaan pada esok harinya? Tambahan pula, saudara-saudaranya itu telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka akan pulang dengan Bunyamin. Bagaimana Nabi Yusuf boleh menahan Bunyamin tanpa alasan yang kukuh? Orang ramai tentu akan berkata pembesar itu telah menahan seorang rakyat Kanaan tanpa sebab yang munasabah. Sesungguhnya itu suatu kezaliman yang besar. Tetapi Nabi Yusuf seorang yang bijak pandai. Raja Mesir ketika itu mempunyai sebuah bejana yang berharga. Beliau selalu minum air daripada bejana itu. Nabi Yusuf meletakkan bejana minuman raja ke dalam tempat simpanan barang-barang Bunyamin. Setelah kafilah saudara-saudaranya, saudara-saudara Nabi Yusuf mula bertolak untuk meninggalkan Mesir. Tiba-tiba kedengaran suara daripada istana yang mengatakan, "Kamu pencuri," teriak salah seorang daripada istana. Saudara-saudara Nabi Yusuf mula terkejut dan berpaling dan bertanya, "Apakah yang telah kami curi?" Kami kehilangan bejana raja dan siapa yang memulangkan akan diberi makanan sebanyak muatan seekor unta, kata salah seorang daripada istana. Demi Allah, sesungguhnya kamu tahu bahawa kedatangan kami bukan untuk membuat kerosakan di bumi Mesir dan kami pula bukanlah pencuri. Kemudian mereka bertanya, apakah balasan bagi pencuri itu jika kami berdusta? Sesiapa yang didapati menyembunyikan bejana itu di dalam karungnya, dia akan ditahan sebagai balasan perbuatannya. Lalu mereka mula diperiksa dan karung-karung mereka kemudian dikeluarkan bejana itu dari karung Bunyamin. Lalu mereka berasa sangat malu melihat kejadian itu. Terus kepada poin yang kedua, menawarkan orang tersayang. Saudara-saudara Yusuf menawarkan orang tersayang untuk membebaskan Bunyamin dan mengambil salah seorang daripada mereka. Mereka teringat janji yang telah mereka buat dengan ayah mereka, yakni Nabi Yaqub alaihissalam,
Salah seorang daripada mereka merayu kepada Nabi Yusuf, "Wahai menteri, sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah tua lagi berpangkat. Oleh itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami menganggapmu sebagai seorang yang baik budi." Rayu saudara-saudara Yusuf. Kami berlindung dengan Allah daripada menahan sesiapa pun, kecuali orang yang kami jumpai barang kami padanya. Kalau kami lakukan yang sedemikian, nescaya jadilah kami orang yang zalim, balas Nabi Yusuf. Terus kepada poin yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat ke-80 yang bermaksud ketika mereka berputus asa daripadanya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahawa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, yakni Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan ia adalah hikmah yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di sebaliknya. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar." Ayat-ayat itu menunjukkan sesi bimbingan antara saudara Yusuf. Mereka mengatakan mereka diselamatkan. Maksudnya, ketika mereka berputus asa menyelamatkan saudara mereka, mereka pergi ke suatu tempat untuk belajar dan berunding. Jadi, setakat ini saja perbincangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aqil bin Taufik. Nombor matrik 054059. Saya daripada grup lelaki, iaitu grup ketiga, akan menyambung pembincangan sahabat saya dengan poin yang saya dapat. Poin yang pertama, saudaranya menguruskannya setelah mendengar apa yang dibincang dan diingatkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan sebelumnya terhadap Nabi Yusuf AS. Mereka juga berjanji untuk membawa pulang sahabat mereka yang di bawah tahanan Nabi Yusuf AS dengan keizinan bapa mereka, atau sekiranya Allah Subhanahu Taala meredakan krisis tersebut. Poin yang kedua, dia memerintahkan mereka kembali dan beritahu bapa mereka bahawa saudara mereka telah diambil oleh Al-Aziz kerana kes kecurian. Mereka juga berkata, jikalau dia ragu-ragu, biarkan dia bertanya pada orang yang dia percayai, iaitu orang di sekelilingnya. Poin yang ketiga, ayat-ayat tersebut menunjukkan pentingnya perbincangan sesama saudara. Mereka mengatakan mereka selamat dan diselamatkan. Ianya menunjukkan musyawarah mereka itu menuju ke arah positif. Sekaligus mereka juga bertaubat kerana menentang Nabi Yusuf AS dan berusaha serta tekad untuk membebaskan sahabat-sahabat mereka yang di bawah tahanan Nabi Yusuf AS. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.